sehingga 240 volt dan dia punya sistem pembayaran hanyalah coin dan dia installation dia bersifat wall mounted. Kita macam public phone yang kat dinding tu. Advantage untuk benchmark pertama ni, individual mask packaging dia clean and hygiene. Dia macam mengurangkan skin contact dengan pengguna lain, so dapat mengelakkan risiko jangkitan especially dalam zaman pandemik ni. Dia contactless dan bersaiz kecil dan mudah untuk di-install. Dan panel depan dia boleh dicabut untuk pemasaran jenama face mask yang berbeza dan dia low cost dan sesuai untuk semua tempat. Dan keburukan bagi benchmark pertama, kita tak dapat tengok mekanisme ketika dijatuhkan mask tu, pengguna tak dapat lihat dan kita punya kaedah pembayaran amat terhad, iaitu hanya guna satu jenis duit shilling saja dan tak boleh dibayar gunakan duit kertas. Improvement yang boleh dibuat untuk benchmark pertama ni, kita boleh mengubah payment method dia kepada menerima duit kertas dan juga cashless punya service, which is e-pay. Itu untuk benchmark pertama. Seterusnya untuk benchmark kedua daripada saya. Benchmark kedua merupakan automatic token changer, coin change vending machine. Dan ini merupakan gambaran produk yang dah sedia ada kat pasaran. Yang ini merupakan bill acceptor, kunci, LED panel display, coin collector dengan coin acceptor. Function produk ni menukar duit kertas kepada duit shilling dan menukar duit shilling seperti 50 sen kepada duit shilling yang lebih kecil iaitu 20 sen dan 10 sen. Mekanisme untuk device kedua ni, pertama sekali dia menggunakan input sensor mechanism. Dekat bahagian mesin nak masuk duit tu, dia ada sensor untuk memastikan duit yang kita masukkan tu legit ataupun tidak. Dia menggunakan LED untuk mengesan benda tu. Dan kedua, selepas kita memasukkan duit tu dekat input sensor, dia akan pergi kepada mekanisme bill transport and storage. Kalau kita tengok dekat diagram ni, bila kita masukkan duit, dia akan lalu dekat roller. Roller ni kita akan guna large diameter. Dia gunakan large diameter punya roller. Sebab kalau diameter terkecil, dia akan berlaku masalah duit jam. Seterusnya, mekanisme penyimpanan duit shilling. Dekat bahagian penyimpanan ni, dia terdiri daripada circuit board, contohnya circuit board Arduino dan 3 kompartmen. Kompartmen yang ini merupakan kompartmen pertama, ni kompartmen kedua dan yang ni kompartmen ketiga. Dekat kompartmen pertama, kita menyusun duit shilling. Dekat kompartmen kedua, duit shilling punya nilai akan dikesan dan tempat ketiga dia akan menyimpan duit shilling mengikutkan nilai yang dikesan dekat tempat masing-masing. Ni contoh kompartmen pertama. Ni merupakan ni merupakan gambaran kompartmen pertama. Apabila kita masukkan duit shilling dekat melalui dia punya chart, duit shilling tu akan jatuh dan dia akan bergolek dekat copper coils. Copper coils ni dia ada elektromagnet punya gelombang. Yang ni dia akan kesan kita punya duit shilling sama ada tu metal dan juga saiz. Dan seterusnya dia akan pergi kepada second compartment. Dekat second compartment ni, dia akan mengesan duit shilling dan retracting gates ni akan membuka ruang ke kompartmen ketiga mengikut saiz duit shilling dan jenis nilai duit shilling yang dia dah detect. Dan kompartmen ketiga tempat dia simpan duit shilling. Dan kemudian untuk mengeluarkan dispenser punya mekanisme, mekanisme ni dikawal oleh microprocessor.
Processor ni macam circuit board dia akan ada link dan nanti dia akan masukkan signal untuk mengeluarkan daripada device. Nanti akan ada belt tu dekat bawah ni. Dia akan baca nilai yang kita masukkan untuk kita beli benda tu. Nanti dekat bawah ni dia akan tarik mengikut data yang diberi yang kita masukkan tu. Nanti kita akan, dan duit baki akan jatuh dekat dispensing chamber. Dan yang kelima, display mechanism. Macam yang saya tunjuk dekat awal-awal tadi, ada LED display dan dia gunakan 40 karakter liquid crystal display LCD. Yang ni akan menunjukkan bilangan terkini duit yang ada kat, maksud saya availability device tu untuk user. Ni specification untuk benchmark kedua kuncing. Dia sama dengan benchmark pertama. Dia punya jenis installation wall mounted dan dia mempunyai dimension 585ml darab 395ml darab 255ml. Dan dia agak berat dan dia juga menggunakan alternate current sama seperti benchmark pertama. Dan kelebihan bagi benchmark kedua ni, dia mempunyai variety of payment options, portable, high capacity dan user friendly. Dan kelemahan dia pula, dia berat sebab dia diperbuat daripada stainless steel dan security dia lemah dan tempat kita nak collect coin collector kita tu memerlukan skin contact yang banyak dan dia tak recommendable dekat zaman pandemik macam sekarang ni. Dan cost untuk buat device ni agak tinggi sebabkan dia macam ada banyak mekanisme lain. Improvement yang boleh dibuat untuk benchmark nombor 2 ni, pertama sekali menukar material stainless steel kepada aluminium sebab kita nak kurangkan berat dia, dan tukar sistem kunci dia, sistem security dia kepada high security vending machine locks. Ni untuk mengelakkan aktiviti vandalism dan pencurikan berlaku. Dan yang terakhir sekali, improvement yang dapat dibuat untuk benchmark 2, kita innovate the collector into touchless. Nanti kita akan dekat tempat collector tu kita install sensor yang boleh detect hands. So kalau kita dah bayar dia dan kita punya payment dah di-approve, dan bila dia dah approve je, sensor tu pun akan auto turn on. Dan bila kita hulur tangan, dia akan straight jatuh dekat tangan kita. Ni untuk mengelakkan skin contact yang banyak dalam era pandemik macam ni. Dan yang terakhir sekali, benchmark nombor 3. Benchmark nombor 3 daripada Irfan. Nama benchmark nombor 3 ni ialah Zomgo Face Mask Vending Machine. Ni merupakan gambar vending machine yang dijadikan benchmark ni. Cara penggunaan vending machine ni sama je macam vending machine yang kita selalu guna dekat UTM dan tempat-tempat lain. Pertama sekali kita kena insert coin dan duit dan memilih barangan semua. Nanti dia akan detect coins kita dan dia akan susun ikut tu dan mengeluarkan barangan yang kita nak, macam yang tertulis dekat sini. Dan kelebihan benda ni, kita boleh pilih kuantiti dia dan sensor tu akan detect duit kita kalau kita masukkan lebih dan akan pulangkan nilai. Berbeza dengan benchmark nombor 1 yang tak akan pulangkan nilai balik even though kita masuk duit lebih sebab dia hanya detect satu jenis coin. Dan ni specification untuk benchmark nombor 3. Display panel dia menggunakan touch screen display dan kaedahnya agak moden, dan dia kaedah installation dia adalah dia bersifat static on the ground dan kita boleh alih-alihkan dia asalkan ada power source, dan dia menggunakan alternate current
100 hingga 240 volt dan berat dia agak berat 370 kilogram. Mechanism untuk benchmark nombor 3. Input sensor mechanism dia gunakan kaedah cache validator. Dia akan detect cache kita bila kita masukkan dan selepas dia duit masuk dan dia dah detect, dia akan pergi kepada mekanisme kedua which is dia transport and storage. Dekat sini nilai duit dan duit shilling akan dikenal pasti dan dia akan susun ikut kompartmen yang ada dekat dalam mekanisme ni. Dan yang ketiga dia menggunakan dual spring coils and conveyor belts. Yang ni bila kita insert input, coilnya akan berpusing. Dan if spring coil tak berpusing, kita ada support mechanism which is conveyor belts. Ni akan menarik produk tu dan memastikan dia jatuh. Ni merupakan gambaran spring coil system. Dan ni laser beam. Laser beam ni digunakan untuk mengesan barangan yang kita pilih sudah jatuh or not, dan dia ada electronic light sensor dekat laser beam. Dan ni merupakan contoh display mekanisme kaedah touch screen. Kelebihan daripada produk benchmark ketiga ni, dia dapat menjimatkan masa, mengurangkan amount of time to reload stock sebab kapasiti dia yang besar dan dia dapat digunakan selama 24 jam dan user friendly. Dan kelemahan daripada produk benchmark ketiga ni, dia menggunakan tenaga power yang agak tinggi dan tak boleh digerakkan dan cost untuk membeli dan maintenance bagi device ni adalah yang paling tinggi di antara benchmark 1 dan benchmark 2 dan condition dan state transition are fixed untuk produk ni. So improvement yang dapat kita orang buat untuk benchmark nombor 3, kita boleh ambil idea daripada mesin ni seperti spring coils and conveyor belt system digunakan untuk kita punya sebagai mechanical system untuk pakai produk projek diploma kita orang nanti. And kita akan resize and redesign this machine to portable device bagi memastikan semua orang dapat menggerakkan device ni dan lebih baguslah penggunaannya. Dan improvement yang terakhir, kita dapat menukarkan material device ni kepada bahan material yang lagi murah macam aluminium untuk mengurangkan kos pembuatan device ni. Ni adalah comparison untuk benchmark nombor 3. Dalam comparison ni kita dapat tengok size, dimensions benchmark pertama merupakan size yang paling kecil di antara benchmark nombor 2 dengan nombor 3. Dan benchmark ketiga mempunyai size yang paling besar bagi daripada benchmark 1 dan benchmark 2. Sama juga dengan berat mereka. Kalau yang kita dapat tengok daripada voltage yang diorang guna dan voltage ketiga-tiga benchmark ni gunakan, walaupun diorang berbeza saiz tapi mereka semua menggunakan alternate current 100 hingga 200 volt macam tu. Dan benchmark 1 tak ada display screen dan benchmark 2 menggunakan LED display panel dan benchmark 3 menggunakan touch screen display. Dan benchmark 1 dan 2 adalah kaedah installation wall mounted, while benchmark 3 on the ground. Dia static dan susah untuk digerakkan. So far tu je kita orang punya analisis untuk benchmark.
Okay. So macam ni lah sebenarnya barulah nak buat namakan presentation untuk benchmark analysis. Bukannya macam hari tu. Kan bila you tengok you all present macam ni apa you rasa? Rasa Rasa lebih puas hati. patuh. Mantap. Ha kan. Sebelum ni buat macam tu, seorang macam ni, seorang macam tu. So macam tak ada apa? Synchronize, tak ada bincang tak ni. ada link. Ha. So bila we buat macam ni, dia dah macam presentable lah sikit bila nak present kat depan orang kan. Even you present dekat supervisor je. Jadi saya punya persepsi terhadap awak tu lain tau. So macam ni macam baru betul-betul punya kita kata kerja Well prepared. student diploma punya betul-betul lah. Tak adalah hari tu kan main hantam aje. Okay. So untuk cuba pergi yang table ni, this table yang tadi 3 tadi tu kan. Ya. Okay. So table ni basically yang mana yang penting je lah yang kalau kat yang ni nanti nak guna untuk presentation nanti di final semester untuk FYP 1 nanti seminar kan. So you boleh directly je ambil table ni. So tak perlu lagi nak buat apa? Masa tu lah baru nak buat slide presentation, tak payah. Buat slide yang depan dengan yang akhir, lepas tu yang lain tu ambil je. So next time bila nak present, buat slide macam ni. So namakan yang ni apa? Slide presentation 1, slide presentation ataupun progress meeting 1, progress meeting 2. So nanti bila at the end of the semester, bila you nak ada seminar, you mesti nak buat slide presentation kan? Ya, So betul. content kat dalam tu, you just ambil je daripada sini. So tak perlulah masa tu baru nak buat table dan sebagainya. Macam Akmal Rafiq cakap tadi, dah well prepare masa kat sini kan. So tak payah buat kerja banyak kali. So yang table ni, mungkin nanti masa nak present, mungkin you boleh highlight lah komponen ataupun parts yang very important yang you nak highlight. Contoh dimension, weight, lepas tu dia punya payment system, and then mechanical system, material. So itu yang kita kata main lah kan. Yang macam display panel tu dia macam accessories je. Kalau you nak buat, it's okay. Kalau tak nak buat pun it's fine. Sebab you kena ingat at the end, this project to represent your diploma in mechanical engineering. So you should highlight mechanical tu lebih. Masuk kat sini, mechanical system tu. So kita tahulah kan, dah ada a few, apa orang kata, a few option. So untuk mechanical system dalam vending machine, kita ada suction cup, ITL tu short form untuk apa tah? Ernie? Ya. ITL. Sebabkan device ni daripada China, so diorang dia menggunakan come out dengan dia punya mechanical system sendiri and then dia brand kanan. So yes. it's okay. Cumanya you kena tahu macam mana how mechanism tu ataupun how it's operated. Itu saja. And then ada spring coil and conveyor belt. So ini semua nanti at the end tu baru you buat summary kan. Dalam report tu kan nanti kita summarize kan. So cuba yang pergi yang depan sekali. Kita boleh go through one by one yang benchmark tu kan. I rasa you dah buat okay dah ni. Bila you dah tengok tadi yang macam dia punya mechanism macam ni. So basically semua orang akan tahulah kan. Vending machine ni dia punya macam ni. Macam input sensor ni macam mana coin daripada masuk duit. Lepas tu macam ni dia tarik face mask tu turun kan. Yang ni dia pakai suction kan. So I think kat sini kalau suction ni kat sini pun ada advantage ni. Kita tak tahu kan berapa pressure, is it pressure, you kena make sure that does the pressure enough untuk hold that one face mask kan, betul tak?
So kalau suction ni dia bagi dia start dengan pressure yang sangat kuat, nanti face mask tu akan jatuh 2-3 keping, ataupun pressure dia tak kuat, face mask tu tak akan jatuh. So ini antara kelemahan suction ni lah. Let's say kalau kita punya power supply tu tak kuat kan. So this is the things yang you akan nampak, oh mungkin yang ni okey, tak yalah kita pakai ni. So that's why you decide nak pakai apa tadi, coil tu kan. Ya. So kat sini semua dah nampak ada idea, and then you have in mind you tak nak buat dia bulky, you nak size yang besar, size yang portable. So you dah highlight kan several criteria sebenarnya daripada benchmarking analysis ni, you dah nampak dah. And then mungkin kita tak tahu kan, kita tak tahu kita nak letak lagi kat mana. Kita nak buat vending machine tapi kita tak tahu lagi nak letak face mask vending machine ni dekat mana. That's why you kena buat survey nanti. You kena tanya pendapat umum. Dekat mana tempat yang sesuai, yang you rasa sesuai untuk tempatkan face mask machine ni, vending machine. Sama ada di public ataupun kawasan universiti ke. Diorang yang akan bagi input tau. Daripada situ baru you akan ambil input tu. Let's say kalau dia kata okay, kalau kita buat dalam kawasan UTM campus, kita since kita nak letak dia dalam UTM campus, then you boleh guna kaedah pembayaran tadi, pakai e-payment ke, ataupun kita nak buat yang benda ni macam free kan, macam face mask bank macam tu kan. Kan ada food bank yang orang ambil makanan free kan. Tapi kita buat kind of face mask punya bank, tapi it's a vending machine. So macam mana student ni nak ambil, sebab benda tu kan free. So how you want to control? So by using a student card. Bila student card, you swipe je kat situ, dia dah jadi macam e-payment system lah kan, betul tak? Touch je card dekat situ, dia detect student card tu, benda tu akan jatuh satu. So itu antara idea yang kita boleh buat jika hasil daripada survey kita nanti dia kata okay, semua bersetuju untuk letakkan dia dalam kampus. Kita boleh buat macam tu. Tapi kalau dalam survey nanti dia kata dekat tempat public ke, school ke, ataupun mana-manalah mall ke kan. So you can use element yang e-payment system ke, nak pakai yang banknote ke, nak pakai coin ke kan. Ya. Tapi sekarang ni you jangan buat decision because it's based on a respondent. So next step adalah buat survey. Doktor, kita orang ada dah buat collection soalan. Boleh tak doktor checkkan soalan untuk survey kita orang ni? Sekejap Kita orang tak hebahkan lagi, just baru buat. Okay, ni turn Akmal explain. Okay, Assalamualaikum. So for the first page, kita akan tanya umur dia. Okay, so dia ada option 18 tahun ke bawah, 18 tahun ke atas, ataupun 30 tahun umur 30 dan ke atas lah. Okay, sebab tujuan buat macam ni supaya kita dapat detect bahawa kalau bawah 18 tahun kita tahu dia kat kawasan sekolah lah. Untuk 18 tahun ke atas mungkin dia dalam range universiti. Untuk 30 tahun ke atas lebih kepada golongan-golongan pekerja. So dekat gender kita ada dua option, female and male. Okay, yang dekat occupation, who are you ni? Ada 3, student, lecturer or office worker. So 3 memang kita target sama ada buat untuk sekolah ataupun untuk universiti ataupun pejabat-pejabat lah untuk setakat ni. Gender tu penting ke? Pasal kita mungkin nak tahu macam kawasan-kawasan tu banyak perempuan ke. Kalau macam perempuan mungkin kita kena lebihkan sikit sebab perempuan kan dia mask kan kena cangkuk-cangkuk pakai tunai ikan tu. So dia punya kalau takut-takut nanti terpatah mask tu, yang tu lah. Tak tahu lah. Ini pada So okay, maksudnya gender tu is important because based on what type of mask you nak letak kat dalam. Adakah ia adalah ear loop ataupun jenis yang kepala punya head loop kan? Okay, alright. Okay. So first kita akan tanya dia apakah impression kalau ada vending machine mask ni dekat sekitar korang. Okay, kalau satu maknanya
best dia paling macam tak penting. Kalau 5 maksudnya penting lah. Okay, if the vending Ataupun you tanya soalan dia macam ni je. You tanya dia pernah ada masalah face mask koyak tak masa tak, tu nombor 3. So you need to ask them that first. Oh yeah, kita akan ambil soalan tu lah. Okay, Kita faham. kena ada problem dulu. Lepas tu kita tanya existing solution dan kita propose kita punya solution. Oh. So kita mulakan dengan permasalahan dulu. Do you having this kind of problem? Kalau tak, buat apa dia nak jawab lagi soalan tu, betul tak? Betul. Kalau dia ada masalah tu, then dia proceed. Okay, saya nak tahu seterusnya. Sekiranya nombor 3, tak apa, kita Nanti you teruskan dulu arrange je. Okay, baik. So untuk soalan nombor 2 ni, kalau mesin ni ada, pakai tak? Okay, soalan yang ketiga, ada tak pernah mengalami dalam keadaan di mana koyak, berbau dan kotor dan sebagainya? Kalau yes, dia akan isi. Kalau tak pun dia kena isi juga sebab dia ada option kosong dekat soalan nombor 4 ni. Tu buka. Tu ada kosong. Okay, kalau dia tak no, dia akan tak kosong lah. So how many times you change your face mask in a day? Kita letak range 1 sehari sekali, which is basic, ataupun 2 ke 3 kali sehari yang mungkin orang-orang tu buat kerja berat, dan yang ketiga yang paling berat lah kerja doang. Okay, untuk nombor 6 kita tanya dia about payment, sama ada nak gunakan cash, which is duit kertas ataupun duit shilling, ataupun kita menggunakan e-wallet. Dan soalan terakhir kita adalah berapakah harga yang diorang berminat untuk membeli, which is RM1 sekeping ataupun 50 sen sekeping. Buat masa ni itu saja soalan-soalannya lah. So kalau you tengok soalan nombor 5 dengan nombor 6, dia macam suddenly mula you tanya how many times you change your face mask in day, and then next question, what is your preferred payment option? Dia macam question tu dia macam tergantung. Ya, dia macam ada benda. Sebab tu dia punya organisation of the question, which question come first and next tu, dia mesti relate to each other. So mula-mula kita tanya kan, awak ada masalah atau face mask pernah tercabut ke apa, terlupa bawa face mask ke kan, bila pergi, sebab kadang ada je orang terlupa kan. Okay, lepas tu kita, kalau dia kata yes ataupun no, maybe ke kan, tak tahu. And then next question, what do you think if kita adakan satu face mask vending machine in public? So that ni, kalau dia kata okay, do you think you rasa dia menarik ke, bagus ke, tak bagus ke kan? And then baru kita tanya soalan yang lain yang lead kepada berapa kali dia tukar face mask dia satu hari. Saya kira secara basicnya yang nombor 1 tu akan jatuh kepada nombor 3. Nombor 3 akan naik nombor 1 kan? Nombor 2 stay. Lepas tu kan you kena tanya yang tadi harga tu, harga face mask tak payah tanya, Rafiq, tak payah tanya. You boleh tanya dia what is your preferred payment ataupun suggestion location untuk letak vending machine ni. Kan, So betul tak? yang suggestion tu kita nak letak Yang jawapan ke suggestion tu kita boleh letak banyak pilihan jawapan. Jangan jadikan dia kita just letak short open. answer Jangan lah letak kiranya. open question tau. Nanti pening nak analyse banyak sangat jawapan. So kiranya kita letak kita punya kawasan lah. Kita letak dalam kita punya pilihan jawapan. Contoh dalam mall, kawasan sekolah, dalam campus, university, college. So kiranya option tu boleh more than one or Terpulang. Dia boleh select more than one lah kalau ni. banyak. Ataupun dekat bawah tu last kali kata all. Faham? All above. Macam tu kan. Macam A, B, C, D semua di atas.
Okay, apa lagi? Apa lagi yang you rasa patut you So tanya dia orang apa ni? sehari berapa Sebenarnya kali tukar tu? tak. Maksud saya kita nak relate kepada kita punya product innovation tu lah. Maksudnya kita nak input daripada dia orang berkenaan dengan berapa kali tukar tu. That input we need is sebabnya kita nak kapasiti kita berapa kan nanti kan face mask kita kan. Betul. Okay, apa lagi yang kita nak? Kalau kita kata material, kalau kita nak tanya soalan yang related kepada what apa material apa yang sesuai yang kita nak gunakan, saya rasa tak sesuai kot kita tanya dia orang sebab kita boleh buat decision on that because this is Our product. macam ni kita punya apa orang kata feel kan, macam you dah tahu dah benda ni untuk keperluan yang untuk apa kebersihan apa semua, so kita pilih lah material yang macam stainless steel. Kita takkanlah pilih material yang berkarat dan sebagainya kan. Tu tak payah, kita tak payahlah tanya dia orang. So saya rasa yang tu je. Yang So, and then sekiranya you boleh tanya antara you boleh tanya soalan last kak. What do you think macam selain daripada face mask vending machine ni, what is the product that you think yang boleh kita meshkan add on sekali dalam tu? lah. Ha. Macam nak letak apa mini hand sanitizer yang kecil tu ke apa ke kan? Yang tu So boleh kiranya letak open question. Maksudnya dia boleh type anything. kalau sekiranya kalau soalan tu saya letak antara nombor 5 dengan nombor 6 tu okey. Kalau soalan suggestion ni kena letak last. Last. Oh, ya bawah sekali kan. Habiskan topik yang kita nak tu dulu and then last tu mungkin macam dia partially related to our ni, kita saja je kita nak dapatkan apa cadangan kan untuk penambahbaikan dan sebagainya. Sekiranya pada pandangan doktor kan yang dari segi pembayaran ni nak letak dekat bahagian awal ke bahagian akhir macam itu sekarang macam ni ke? bahagian akhir, dia less important. Faham. How many times you change your face mask in a day? Okay. Ataupun kadang-kadang you nak tanya dia orang kan input yang berkata have you ada experience dengan vending machine kan, apa masalah yang selalu boleh juga kan kita tanya dia orang kan. Macam air gedegang tu coin penuh, so you punya improvement tak payah pakai coin ataupun you put a sensor then notify the owner of the vending machine lah. Coin penuh dia datang lah. Betul kan? Macam parking tiket dekat mall. Suddenly dia punya machine tu tak boleh pakai sebab apa? Coin penuh. So kita punya decision nanti mungkin kita tak nak pakai coin sebab kita tak nak letak sensor. Kita letak sensor lagi mahal. So kita tak payah letak coin, so kita pakai cashless payment kan. Cashless payment tak kisah pun. Cumanya nanti nak kena tahu juga kalau dalam mesin tu ada 500 keping, suddenly your vending machine is empty, macam mana? So you still need some macam benda kan untuk you notify kepada owner yang face mask tu dah kurang. Dah semakin berkurang ke berapa. Or you can relate with macam nantilah nak buat improvement kan, IoT ke something. You dapat notification dalam telefon owner tu dapat face mask dah tinggal 10 keping lagi. So mungkin you boleh tanyalah soalan yang have you respondent tu pernah ada experience dengan problem tak dengan vending machine ni? Duit terlekat dah, duit dah masuk barang tak keluar. Kan macam call dia stuck ke macam mana? Fikir soalan-soalan tengah-tengah kan. Soalan macam tu macam lebih kurang tengah-tengah kan. Soalan tu macam tengah-tengah lah.
Sebab saya Because that itu masih lagi related dengan you punya project ni lah. You nak avoid benda tu daripada berlaku, mungkin you akan ada add sistem ke apa ke. saya tengah memikirkan 5 dengan 6 ni tengah-tengahnya tak soalan apa. Alah. So it's okay Rafiq, you tak perlulah fikir sekarang ni. Nanti balik kan ambil petang ke kan, sambil minum teh live tu. Tak, saya tak gila benda tu. So yang ni you can rearrange balik. Maybe I think you need to sit down together, discuss sikit lagi sebab I think you all dah faham kan apa yang you perlu susun soalan ni, which is setiap soalan tu mesti reflect kepada Soalan yang atas dia. Macam ni. Dia tak ada yang jam. Faham? Okay. So nanti you discuss, you rearrange balik, lepas tu share je lah dia punya Nanti kita akan double Google Form tu. confirm balik dengan doktor lah. Nanti kalau doktor okey, baru kita orang publishkan yang kita buat description lah. Pasal dekat Google Form ni kita orang tak letak lagi description dia dekat dekat early tu, pasal tak tahu lagi macam mana kita nak product kita macam ni kan. Okay, that description perlu details. You siapa, tengah buat apa, they study for what, who is your supervisor, which student are you, that semua tu kena masuk dalam description. You kena perkenalkan diri, you buat apa tujuan survey ni dibuat, untuk subjek apa, as a part of your FYP project ni disediakan oleh apa-apa semua, siapa. Faham? Okay. So kiranya dekat description tu tak payah letak pasal produk lah. Maksudnya produk tu sekadar macam kita letak nama produk tu je lah. Dia lebih kepada kita tak perlu letak nama produk tu apa. Dia lebih kepada kita lah kan. Kita yang student ni nak minta tolong dia orang macam kenalkan dia tu lah kan. Macam kita tak finalize lagi nak letak nama produk ke apa ke, tak ada. Tapi yang kita nak buat adalah related to this. So you nak carilah apa soalan, apa you nak cari input daripada responden. Baik. So as usual, kalau respondent must be, the number of respondent must be bigger than 30. But then since this topic ataupun kita kata this project ni is a very general, universal, everyone can answer the question. So saya berharap sangat you punya data tu lebih daripada 100. Baik, kita akan cuba untuk target lebih daripada 100. Okay. So okay. Dah bagus dah. Alhamdulillah. Dah tak marah kali ni kan. Okay, bila apa Rafiq? Dah ada sekali je. Kalau kali kedua kena marah baik saya diam. Maksudnya minggu lepas tu kena marah Lebih kurang macam tu lah saya. You tak buat ikut yang apa yang saya nak, you main-main, memang you kena marah. Sebab tu semua orang takut dengan saya. Menangis-nangis saya semalam hari tu ke? Haji Ifan. Okay, let's be serious. Bila kita belajar, bila kita serious. Bila kat luar kalau tak belajar, saya okay je kan. The important things, but because this is your, ini kan penting kan, this is your project berkaitan dengan you punya diploma awak ni. Because at the end you habis belajar, you let's say you tak sambung belajar, you kerja, ni macam jadi benchmark, bukan benchmark, dia macam jadi batu loncatan. Masa nak interview akan tanya buat projek apa kan. So adalah benda nak diceritakannya. So lepas tu orang nak tengok contoh report apa semua kan. So kalau you bagi report yang macam minggu lepas you present, that is not represent student diploma punya student tau. Macam nanti orang tanya siapa penyelia dia ni. So hari ni punya presentation, so ini baru betul. You kata you student mechanical belajar, okay macam ni cara nak present. Even you present dengan
siapa je dengan saya je kan, bukannya formal presentation, but you kena well prepare lah. Saya tak kisah you nak meeting banyak kali, tapi kalau you meeting, you punya dapatan daripada meeting tu macam minggu lepas, so macam useless. Okay, Doktor. So kiranya kali ni Alhamdulillah okey, Alhamdulillah sikit lah. Okey sikit lah. So untuk kali ni baguslah, 4 bintang setengah. Okey lah tu. Dia punya tak ada lagi setengah because your presentation tak ada, last kali tu macam tak ada sum up, tak ada summary macam tu. Ah. Oh, tu tinggal summary. Okay. So dia macam masih kena buka, lepas tu dia kena tutup. You tak boleh letak conclusion lah because this is not the end of your project. So you letaklah summary. Summary tu reflect kepada apa yang you discuss hari ni saja. Kita bukan nak summary the whole project. So macam yang ni, summary tu setiap improvement yang you nak buat tu, you reflect back to your project. Macam kita, okay, for our project, we want to use this and that because apa, to avoid. Lepas tu you kata from the benchmarking study for a mechanical system, kita nak pilih guna yang conveyor belt instead of suction because bla 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 bla. Bagilah keburukan suction tadi yang macam kita discuss tadi kan. So itulah baru macam kita buat benchmarking, kita buat analisis dan kita synthesis, kita buat synthesize lah. Okay, baik. So kiranya Doktor untuk minggu depan? So untuk minggu depan, just let's say you already finish with the questionnaire kan, questionnaire tu kan. This week okay, saya kata okay, you blast that survey. So next week we discuss what is the finding of the survey tu. So analisis untuk survey tu. Ya, analisis untuk survey tu. Ingat saya tak nak bila you dapat survey, you buka Excel sheet, you pun tengoklah pie chart semua. Lepas tu bila you bincang dengan saya, tunjuk je pie chart tu semua. Kau nak buat yang tu? So that is not analysis lagi. Itu baru data gathering. Analisis macam mana kita tengok soalan satu persatu. Kita tengok soalan tu satu persatu, kita reflect balik soalan tu kepada kita punya projek. What is the behind result daripada tu tadi, macam tadi kan, macam Rafiq tanya, how many times you change your face mask per day? Kalau dia kata 2, you buat calculation lah kan. Setiap orang berapa-berapa, let's say dalam university campus ataupun dalam building fakulti mekanikal, kejuruteraan mekanikal, anggaran pelajar pada satu masa adalah 1,000 orang. Kan? Okay, kalau dikata semua average purata orang, katalah purata orang kata dia tak tukar, memang satu hari tu dia pakai satu je. So and then kita katalah probability there is a tendency face mask koyak ataupun dia punya ear loop dia tu terputus, let's say 10% of that. Betul tak? 10% maknanya daripada 1,000 dah 100. So with that kita assume the capacity of the of the vending machine should not be less than 100. Should not be less than 100. Maksudnya kapasiti, awak punya kapasiti vending machine tu, okay, face mask you letak 100.5 ke 200 pada satu masa. Maksudnya saiz vending machine tu nanti mestilah boleh dapat memuatkan 200 face mask. Kapasiti face mask tu akan reflect balik kepada you punya the size of your face mask body, structure body tu kan. Katakan you nak letak 1,000 dalam satu masa. Maksudnya you perlukan body yang structure yang lebih besar. So itu baru satu soalan. Kan you ada berapa tadi? Ada 6 kan? Belum masuk yang kita nak tanya suggestion. So itulah. And then satu lagi, tak semestinya dalam analisis Excel dia bagi awak pie chart, you tepek dekat dalam slide tu pie chart. Be creative.
Buatlah baca ke histogram ke. Kan? Baru plan asal baru nak macam tu ke. So itulah baru namanya analisis. So then nanti dekat last sekali the summary of that baru reflect kepada you punya design criteria atau design requirement for our product based on respondent punya ni. The capacity, the weight. Tadi mesti tak kita tak tanya dia nak yang portable ke apa kan. Kita tak tanya directly. Nak vending machine yang lightweight ke apa. Tu you tak perlu tanya sebab dia orang bukan nak pikul pun vending machine tu. Dia orang nak face mask yang ada dalam vending machine je. Tapi based on the question yang you tanya tadi, berapa kali you tukar face mask satu hari, itu dah reflect dah. Let's say okay, kalau dia kurang orang macam kurang tukar kan, macam emergency case je. Emergency ni tak semestinya you nak letak kat situ satu vending machine yang besar macam vending machine air tu. So you letak yang portable macam first aid kit tapi lebih besar daripada first aid kit kan, letak kat dinding macam tu. Nak buat wall mounted. Then bila wall mounted, of course automatically you akan kata okay, wall mounted mesti yang lightweight material dia. So dia macam related. Okay, faham? Okay, faham doktor. Faham. Okay, Ernie je faham. Nanti tanya Ernie siapa yang tak faham. Baik. Faham. InsyaAllah faham. Okay, so kita round table. Ada question, Rafiq? Tak ada. Azura? Okay, Ernie? Doktor, next week bila doktor free? Hari apa? Next week, sekejap. So far schedule next week tak keluar lagi. Sekejap. Friday tak free sebab Friday ada meeting. Isnin Selasa saya free lagi so far. Kalau waktu yang sama? Boleh. Mantap. Nanti Ernie buat invitation lah ni. Kenapa yang hari ni punya tak invite? Doktor, Outlook ada problem lah doktor. Outlook doktor tak down ke? Outlook kita orang semua down. Okay je, saya buka. Saya punya dengan Hazura down. Dia kan, bila kita orang refresh, dia last updated 29/10. Nak hantar email pun tak boleh. Macam ikutkan hari tu saya hantar email kat doktor kan, nak hantar guna Outlook. Tapi Outlook saya tak boleh nak hantar pun tak boleh, receive files pun tak boleh. Lepas tu saya hantar guna Gmail je. Kalau saya kadang-kadang saya tak pakai sangat yang Outlook tu lah. Saya pergi ke website UTM tu, saya terus klik UTM email. Oh. Ada Okay. Nanti kita orang Dulu try tu memang kalau kadang-kadang problem, tapi saya memang saya tak setkan Outlook. Saya terus buka daripada UTM punya ni website je. Okay. Thank you doktor. So Irfan, ada soalan Irfan? Tak ada. Kakak ni tak ada. Okay, so with that we end our discussion for today. I see you next week. Thank you very much. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Waalaikumsalam. Thank you doktor. Have a nice day.